إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: salat sunat awabin. Dan sunat awabin 20 rakaat. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan waktunya antara maghrib dan isya. Yang kita sebut semalam. Semaya sunat duha pun dikatakan awabin juga. Tapi awabin hak ni hak lain. Lepas maghrib nak masuk isya tu 20 rakaat. Jelas-jelas tu. Kesatu turun di bawah. Waktu di antara maghrib dan isya itu setengah pada waktu-waktu yang lebih. Oleh demikian itu dituntutkan menghidupkan dia akan waktu di antara saat itu dengan berbagai taat. Kita pisahlah taat apa pun kata tak semaya baca Quran. Daripada salat membaca Quran ataupun zikrullah, daripada tasbih dan tahlil dan sebagainya. Waktu celah-celah antara. Dan sungguhnya menghidupkan dia itu oleh berapa ramai pada para sahabat dan tabi'in dan kebanyakan ulama salafus salih. Dan telah warid pada dihidupkan ini waktu oleh beberapa hadis yang mulia. Walaupun hadis itu adanya dhaif. Ya, ada setengah hadis itu dhaif. Malaikat bahwasanya dengan majmuknya itu, dengan perhimpunan hadis lah, dengan kebanyakan dan perhimpunan hadis itu akan jadi dalil atas disyaratkan dia. Bila kita himpun mari boleh buat dalil. Maka di antaranya barang yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man shalla ba'dal maghribi 20 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang semaya kemudian daripada maghrib 20 rakaat, nescaya Allah Taala membina baginya satu rumah di syurga, satu mahligai, satu rumah di syurga. Itu di antara hadis. Satu lagi hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin kutiba minal awabin. Barang siapa bersolat kemudian daripada maghrib 6 rakaat, saya dituliskan dia akan barang siapa daripada orang-orang awabin. Apa yang dimaksud orang awabin? Yakni orang yang kembali kepada Allah. Hukum solat awabin. Solat awabin termasuk di dalam bahagian yang tidak disunatkan padanya berjemaah. Maknanya so kita buat sore, rasa jemaah ramai-ramai. Buat sore. Salatul awabin memberi arti solat untuk orang-orang yang kembali pada Allah pada waktu yang lalai dengan dia. Banyak kali kita semaya. Solat awabin itu ialah 20 rakaat. Satu riwayat mengatakan 6 rakaat dan 4 rakaat. Banyak riwayat hak kata ni wadah, 4 wadah. Dan 2 rakaat. Hak 2 ni inilah sekurangnya. Hak paling kurang 2 ah. Waktunya antara maghrib dan isya. Tetapi aulanya bahawa dilakukan, dikerjakan, disemayakan kemudian daripada selesai azkar, zikir-zikir wirid maghrib. Pada zikir maghrib itu semaya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi, tengoklah kitab Fatawa Ibnu Hajar lah. Dan kitab Ihya Ulumuddin Ghazali pada sebut, dan kitab-kitab lain lagi. Dalil disunatkan salatul awabin seperti berikut. Ini dalil. Hadis pertama hadis Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalla bainal maghribi wal isya 20 rak'atan. Hadis tadi dah.
banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis tadi ni. Hadis yang kedua daripada Abi Hurairah, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lah bi ibadati 12 sanatan. Sesiapa yang melakukan salat 6 rakaat selepas salat maghrib padahal tidak bercakap dengan kejahatan. Maksud kecek dengan kejahatan, tak kecek benda yang maksiat lah. Benda sia-sia maksiat tak kecek tak. Pada barang yang di antaranya. Nescaya dia menyamaikan baginya ibadat 12 tahun. Itu di antara kelebihan dia. Ada itu riwayat Tirmizi. Dalil yang tiga, Ibnu Nasrin, bukan ini Ibnu Nasrin meriwayatkan daripada Muhammad Al-Munkadir. Ada ini mursal, man shalla ma bainal maghribi wal isya fa innaha min salatil awabin. Pada siapa bersolat pada masa antara maghrib dan isya, maka sungguhnya itu adalah daripada salatul awabin. Tafsir awabin tu yakni solat untuk orang-orang yang kembali pada Allah pada waktu yang lalai dengan Allah. Itu 2-3 dalil. Ada 2 lagi. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat daripada Abdul Rahman bin Aswad, daripada bapa saudaranya berkata, sa'atun ma ataitu Abdullah ibn Mas'udin fiha illa wajadtuhu yusalli ma bainal maghribi wal isya wa kana yaqulu hiya sa'atu ghaflatin. Tidak aku datangkan Abdullah bin Mas'ud pada satu masa kecuali aku mendapat situ. Okey, pendapat. Aku mendapatkannya bersolat antara maghrib dan isya. Dengan ming. Aku pergi jumpa tu duk semaya antara maghrib dan isya. Pergi jumpa duk semaya sama. Beliau berkata saat ini ialah saat lalai. Masa ni banyak orang lalai, orang terlupa. Yakni saat yang tidak seorang pun bersolat padanya. Masa ni banyak tak semaya. Galik. Dari yang kelima pada Ibnu Abbas berkata ia, innal malaikata la tahiffa bil ladzina yusalluna bainal maghrib wal isya wa hiya salatul awabin. Sesungguhnya para malaikat berkeliling dan melikungi dengan orang-orang bersolat antara maghrib dan isya. Malaikat duk likung penuh, kita tak nampak tu. Dan ialah salatul awabin. Habis. Bilangan rakaat sunat awabin. Jadi mafhum pada sebut lepas tadi ada yang 20, ada yang ni. Maka tengok pendapat fuqaha nak kata di sini. Telah berselisih para fuqaha tentang bilangan rakaat sunat awabin. Maka kata satu jamaah 6 rakaat. Jamaah minal ulama'ah. Dan dengan dia kata 6 rakaat ni berkata Abu Hanifah. Dan ialah pendapat yang rajih daripada mazhab Hanabilah. Mereka itu berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang telah lalu sebut. Tengok lepas dah hadis dia. Dan satu riwayat pada Hanabilah ialah 4 rakaat. Dan pada riwayat yang ketiganya 20 rakaat. Pada Hambali. Kata ulama kita Syafi'iyah sekurang kita tu pergi. Sekurang-kurangnya kita tu pergi. Sekurang-kurangnya 20, sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyaknya itu ialah 20 rakaat. Tak tahu kenapa sikit. Semurang, sekurang. Ulama Maliki pula mereka berkata tidak sakak, tidak hak, tidak terhak, tidak sakak bagi, bukan baca sakit sakak, tidak sakak bagi banyaknya itu. Balik banyak tu tak, bukan 20 tak banyak. Akan tetapi yang aula bahawa ada ia 6 rakaat. Jadi macam-macam pendapat lah. Kalau ni kata ni buat ada, ni kata 20. Atas kita lah. Walaupun aku buat 2 tak apa lah. Lepas pada maghrib. Kalau puasa rajin buat 20. Betul-betul kalau orang yang minat dan rajin tak kena buat apa lah. Ibadat penuh 5 waktu semaya.
Lepas maghrib dengan isya awabin, lepas pada isya witir, malam pula tahajud. Tak ada kena buat apa. Bangun pagi lepas subuh duha pula isyraq lagi. Penuh dengan ibadat. Solat sunat zawal. Zawal mana gelincir matahari, asal zawal. Gelincir matahari itu zawal. Dan 2 rakaat sunat zawal. Mana cari maktu fa'alah dia ni, berada ada payah tu dia buka tengok dia bumi mula-mula dia atas. Di antara sunat yang tidak disunatkan berjemaah ni minal qismil ladzi la tusannu fihi al-jamaah sunat zawal. Hak ni tak sunat awak ramai-ramai awak sore. Nah, cari maktu fa'alah dia tu atas. Mula-mula sekali nombor surat berapa? Imam Syaukani bawah. Syaukani ni bukan mazhab mazhab Pak ni. Syauqi ni mazhab Zaidi, mazhab Syiah Zaidiyah. Tapi di kalangan Syiah yang paling hampir sekali dengan mazhab Ahlussunnah Zaidi. Sebab tu kebanyakan pendapat dia tu dibuat rajak oleh para ulama mazhab Pak. Tuai bukan Ahlussunnah dalam mazhab Pak tu, Zaidiyah. Akidah dia tu setengah mengatakan Mu'tazili. Tak ada banyak kita buat rajakkan. Kitab dia sini Nailul Autar. Kalau tak buat lama tu 8 juzuk 4 jilid. Darul Hadis. Kalau tak buat baru 16 jilid. Jadi takib oleh Dr. Hasan Maqbul Ahdal. Hak tu tak buat Darul Ibnu Hazmin. Patut beli bianda buat rajakkan. Sebab dia sebut dalam kitab tu dia pak mazhab, lepas tu dia tambah mazhab Syiah dia lagi. Maka kita nak ambil tengoklah. Banyak orang semua rajakkan supaya kita sebelum salam kita nak ngaji bukan. Semua ponok-ponok ngaji belaka sebelum salam sunat ni tu. Tuai kitab siapa? Zaidi tu. Tuai kitab. Tapi semua dunia kita buat rajakkan kita sebelum salam. Sebab pendapat yang disebutkan oleh dia tu dalam mazahibul arba'ah. Cuma dia tambah ulama Zaidi dalam sikit-sikit tu. Tak ada masalah. Maknanya kita sini kita sedang ada tuai lah. Tengok dalam isi kandungan yang dia tulis. Situ ya. Imam Syaukani dia kaya kita lebih dari 200 tajuk semua. 200 tajuk. Banyak tafsir Syaukani, banyak kitab dia. Berkata Iraqi, solat zawal itu lain daripada 4 rakaat sunat zuhur sebelumnya. Suku je kata. Qabliyah zuhur tu suku. Sebahagian daripada ulama yang mengatakan disunatkannya ialah Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Sunat juga pada bab al-awrad. Dibuka dalam kitab Ihya. Dan Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Tuhfah. Lemah Tuhfah buka tengok. Orang yang kata sunat zawal. Dan Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dah sudah meninggal dunia. Dalam kitabnya Fiqh Islami ada juga yang mengatakan sunat kita semuanya zawal dan lain lagi. Disebut dalam kitab Tuhfah dan diihtimalkan ketiadaan disunatkan qada sunat zawal. Jadi kalau kita tak ada itu tak sah untuk qada lah. Sunat zawal tu ada pola lain boleh kita nak qada. Dengan kerana musarah oleh Syekh Ramli dengan bahawa sunat zawal itu adalah solat sunat mempunyai isbat. Apabila bersolat sunat zuhur hasil dengannya sunat zawal. Boleh bila sunat zuhur kita buat boleh sunat zawal. Atau kita buka dalam kitab yang kita tulis rajakkan tu Tuhfah Nailul Autar fi Islami. Waktu solat sunat zawal waktu dia selepas daripada gelincir matahari maya dan dibaca kemudian daripada bacaan Fatihah, surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas. Itu surah dia. Dalil disunatkan solat sunat zawal. Sebagai dalil kita sebut hadis di sini. Ada yang pertama daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mensifatkan solat Rasulullah. Maksud mensifat ni dia royak cara semaya Nabi. Mensifat, memberi, mencerita wa arba'an qabla az-zuhri idza zalat asy-syams wa arba' wa rak'atayn ba'daha wa arba'an qabla al-'asr.
yafsilu baina kulli rak'atain bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin. Rasanya sebut lepas dah dulu. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis ni sebut lepas dah. Oleh kerana dari rawatib dulu. Ketika gelincir matahari dan 2 rakaat kemudian daripada. Dan 4 rakaat sebelum asar. Beliau memberi salam antara tiap-tiap 2 rakaat atas para malaikat muqarrabin dan para nabi dan pengikut mereka daripada muslimin dan mukminin. Ada yang terkena zikru rasa. Dalil yang kedua daripada Sayyidina Ali juga. Kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syamsu shalla arba'a raka'atin qabla az-zuhr. Hina tazulu asy-syamsu. Ini jelas. Adalah Rasulullah apabila gelincir matahari beliau bersolat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika gelincir matahari. Ada sunat dawal. Jadi kita tak bisa buat lah. Kau ni sunat dawal ni. Kata-kata pun sunat qabliyah tu. Nah. Usaha lah. Daripada Abdullah bin Sufyan berkata, dari yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla az-zuhri hina tazulu asy-syamsu 4 raka'atin wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Hadis ni pun lepas sebut dah ni. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalus salih. Rasulullah bersolat 4 rakaat sebelum zuhur. Ketika gelincir matahari beliau bersabda, sesungguhnya saat ini ialah saat yang dibukakan padanya pintu-pintu langit. Dan aku suka bahawa dinaikkan amalannya soleh bagi aku padanya. Dalil yang keempat daripada Abi Ayyub Ansari berkata, kana Rasulullah yusalli 4 raka'atin qabla az-zuhri hina tazulu asy-syams. Wa qultu ya Rasulullah ma hadhihi as-salah? Qala inna abwab as-sama' tuftahu inda zawal asy-syams hatta yusalla az-zuhr. Wa inni la uhibbu an yurfa'a li fihinna amalus salih. Rasulullah bersolat 4, kita ada bagi 4 rakaat sebelum zuhur ketika gelincir matahari. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ini salat? Beliau menjawab, sesungguhnya pintu langit dibukakan ketika gelincir matahari sehingga disolatkan zuhur. Dan sesungguhnya aku suka bahawa dinaikkan dan diangkatkan amalannya soleh bagi aku pada. Lebih ke makna sebut faham macam ni lah. Dan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Jadi tak ada polis, semua kita dalil je sebut tu. Lepas tu kadang membaca kitab-kitab lain, kitab-kitab jauh lah tu. Kalau wasah malah saya lah dalil, muka sini dalil. Nak baca kitab jauh hak lain lagi dekat. Sunat pada hak semua ada tempat rajak ke tu. Jadi pengarah tak ada orang dah. Kita ada sebab dia kecil lah. Sunat tahiyatul masjid ni mana dalil? Dalil kata tu buat. Tahiyatul masjid ni dia kena masuk masjid lah, nak buat di rumah tak boleh ni. Tengok dalil dia. Telah berpendapat oleh jumhur fuqaha bahawasa disunatkan bagi tiap-tiap mereka yang masuk ke dalam masjid yang lain daripada Masjidil Haram, bukan Masjid Mekah, yang menghendaki duduk di dalamnya, tidak lalu di dalamnya. Bukan masuk nak lalu, tak masuk nak duduk. Kadang-kadang masuk tapi lalu dah juga. Dan adalah ia yang bersepakai dengan wuduk, ia ada asmaya lah. Sunat ke apa? Bahawa bersolat 2 rakaat ataupun lebih banyak daripadanya sebelum duduk. Semaya dulu. Baik sunat, lepas tu nak duduk kan duduklah. Tengok dalil. Dalilnya ialah hadis riwayat Abu Qatadah. Kita tulis secara mudah baca tu. Kalau mengikut keadaan nahwu tak ditulis Abu, dah kita sudah bahas itu dah. Abi lah kerana mudhaf ilaih bagi riwayat. Apa ni kita jawi, tulis secara nak mudah hati kita. Silap tulis ni, tulis kitab ke mana? Mudhaf ilaih baca dengan bagi rafa, tak erti nahwu. Tekib tu cara semula tu. Tambah mudah hati kita.
Hadis riwayat Abu Qatadah, katanya bahawa Rasulullah bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan ia duduk sehingga ia bersolat 2 rakaat. Hadis Sahih Bukhari. Kalau siapa-siapa masuk masjid, jangan duduk sama sekali, semaya dulu. Baru duduk. Maknanya kalau duduk sudah habis waktu untuk solat tahiyatul masjid, tak boleh buat lah. Kalau nak semula tubik masuk semula. Dan mereka yang tidak mungkin daripada keduanya, orang tak boleh buat semaya 2 rakaat kerana berhadah ataupun umpama. Dia masuk masjid, semaya tak ada, mana buat kan? Disunatkan dia membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tu gati semaya. Maka bahawasa menyamai 2 rakaat salat. Jadi kita ganti hak ni tu seolah kita semaya 2 rakaat. Pahala dia adalah. Kalau kita masuk tapi nak semaya, tak ada air semaya. Baca ni, dia baca tak apa, ni bukan kesemaya ni baca. Dan disunatkan bagi mereka yang duduk sebelum solat. Tak ada semaya lagi, duduk dah. Disunatkan bagi mereka yang duduk sebelum solat bahawa berdiri ia maka bersolatnya. Dia duduk tak ada semaya lagi. Tengok nanti kok mana. Jadi pendapat mazhab kita tak ada lah. Bahawa berdiri ia dan bersolatnya. Bangun semula pas semaya. Karena hadis Jabir radhiyallahu anhu kata jaa Sulaikun al-Ghatafani. Ini dalam hadis apa dah yang lepas sebut bahasa kita masalah sunat qabliyah Jumaat. Wa Rasulullah yaktubu faqala ya Sulaik kum farka' rak'atai wa tajawwaz fihima. Ada sebut lepas dah. Jadi datang Sulaik Ghatafani dan Rasulullah sedang berkhutbah, maka sabdanya Rasulullah, wahai Sulaik, berdiri olehmu maka semayakanlah 2 rakaat dan hendaklah engkau meringan keduanya. Dalam pendapat mazhab kita ni, bila masuk duduk habis waktu dah untuk tahiyatul masjid. Hadis ni kita kena tanggung masalah bukan tahiyatul masjid, sunat qabliyah Jumaat. Duduk situ. Duduk situ. Adapun apabila berulang-ulang masuknya ke dalam masjid, masuk tubik, maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki, jika hampir kembalinya pada uruh, dan ulama Syafi'iyah pada kaya muka biasa ialah memadaikan dia bagi tiap-tiap hari 1 kali. Pada cukup lah muka bi ni. Pendapat yang asal ulama Syafi'i berulang-ulang tahiyatul masjid dengan sebab berulang-ulang masuk ke dalam masjid. Masuk sekali, buat sekali boleh. Pendapat yang al-asah inda Syafi'iyah, masuk sekali, buat sekali tubik, masuk pula, buat pula. Dan apabila adalah masjid itu berdepek dekat, maka disunat tahiyat bagi tiap-tiap masjid daripada lah. Masjid dekat, masuk tu tubik tu, masuk tu pula buat. Seperti demikian itu juga telah berselisih para fuqaha tentang mereka yang masuk ke dalam masjid padahal imamnya sedang khutbah. Maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki bahawa duduk dan dimakruhkan bagi bersolat 2 rakaat tahiyatul masjid kerana firman Allah Taala, "Fastami'u lahu wa ansitu." Oleh Hanafi. Maka dengarlah akan dia serta diamlah. Dan semaya itu melupakan istimak. Istimak mana menutup telinga, dan insat mana perhatinya dia. Maka tidak harus ditinggalkan fardu kerana mendirikan yang sunat. Dan kepadanya menjalani Surah dan Ibnu Sirin dan Nakhai dan Qatadah, ulama-ulama dulu belakang ni, Sauri dan Al-Lais. Tengok mazhab kita ke mana nak kata. Menjalani ulama kita Syafi'i dan Hanabilah kepada bahawasanya bersolat ya 2 rakaat diringankan pada kedua.
Bila tak meduk tebah ni kita mari Jumaat ni boleh semaya tak? Boleh, tapi buat cepat-cepat. Dalil kerana hadis Sulaik Al-Ghatafani dia telah terus sebut. Nabi kata farka rakaatain. Dalil dia. Nabi duduk tebah dah, Nabi suruh semaya. Saya duduk lagi. Dan dengan ini berkata Hasan dan Ibnu Uyainah dan Makhul dan Ishaq dan Abu Saud dan Ibnu Munzir. Habis. Dan 2 rakaat sunat wudu. Patah. Ini pun di antara sunat yang disuruhkan kita buat dengan tidak berjemaah lah. Buat masing-masing turun bawah. Yakni kemudian daripada berwuduk. Lepas pada ambil air semaya, sunat kita semaya. Dalil disunatkan solat wuduk seperti berikut. 1. Daripada Utsman ibn Affan berkata ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, wuduk Nabi lah, kemudian ia bersolat 2 rakaat, sambil itu dia tidak bercakap di dalam 2 rakaat itu akan diri. Alap kecek apa dak semaya cakap betul benar. Dan saya diampun baginya dosa-dosa yang telah lalu. Satu hadis dari Sahih Bukhari. Dalil yang kedua daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dakhaltul jannata fara'aitu Bilalan fiha. Ini pada malam Isra Mi'raj. Wa qultu li Bilal bima sabaqtani ila jannah, faqala Bilal la a'rifu syai'an illa anni la ukhdisu wudu'an illa usalli akibaihi rak'atain. Aku masuk ke dalam surga, Nabi kata, maka aku melihat Sayyidina Bilal berada di dalam. Tuhan merupakanlah pada Bilal ada arti apa lagi. Buat gambar Bilal surga dah. Lalu aku berkata kepada Bilal, Bilal, dengan apa kau akan mendahulukan daku kepada syurga? Amalan gapo boleh syurga masuk syurga dulu? Lalu menjawab Bilal, tidak, aku mengetahui suatu pun. Amak tak tahu ke kata, kecuali bahawa aku aku membaharuikan wuduk kecuali aku bersolat 2 rakaat selepas daripada. Amak tak cerak ke? Tapi amak ni setiap kali ambil air semaya, mau semaya tu lah. Maka menunjuk kata kelebihan kita semaya sunat wuduk. Sini. Nampak tak lah? Ada yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima la wajabat lahul jannah. Tidak seorang yang berwuduk serta mengelakkan wuduknya. Maksud mengelakkan wuduk ni makna mesempurnakan wuduk. Biasma itu sah pada syarak lah, kena pada syarak, kena sempurna. Cukup dengan rukun dan adat-adat dan syarat. Lalu ia bersalat 2 rakaat. Padahal berhadap dengan hatinya dan mukanya di dalam rakaat itu, kecuali syurga itu wajib baginya. Itu di antara kelebihan semaya 2 rakaat sunat wudu. Hadis ya. Dan 2 rakaat sunat musafir. Mana sunat musafir? Tengok sini. Berkata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Buriyah, Buryatul Tulab, dan 2 rakaat tatkala keluar daripada tempatnya kerana hendak pergi-pergian. Sunat musafir ni kita tubik rumah, kita nak musafir pergi mana-mana. Sunat ke semaya. Sunat kudum hak depan tadi tu sunat kita klik pada musafir hak depan tadi. Kita tubik pada rumah nak bagi daurah sini, sunat kita semaya dulu. Kira kata ataupun tidak. Hendaklah dikerjakan di dalam rumahnya. Dan ayatnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tu dibuka dalam kitab Syarau, tapi kita buat raja ke kitab Umdah hak kita tu mudah. Umdah jilid 4.
Dia cakap 4 jilid tu 5 ni tak buat lagi ni. InsyaAllah akan buat. Tak ada. Dia buat hal lain dulu. Kita akan takmilah kitab Bughiyah tu. Kita akan sambung. Lain itu ada 4. 5 ni 7, 8 tak nak buat lagi. Tak ada. Kita beradu buat hal lain. Disebutlah kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Kitab ni 45 jilid. Patut kita ada kitab ni. Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Boleh kita buat sebagai rujuk ke kitab ni. Jilid yang ke-42, yang 45. Mawsu'ah ni, bab fiqh lepak mazhab. Disunatkan bagi seorang yang hendak keluar dari rumahnya bahawa bersolat 2 rakaat. Siapa nak tubik pada rumah ni nak molek semaya. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rak'atain. Adalah Nabi tidak berhenti ia pada satu rumah malaikat ia mewidakkan, meselamat tinggal tu mewidak. Baca Jawi tu bukan mewaddak dah. Mewidak nama selamat tinggalkan dia dengan 2 rakaat solat. Bila dia buat satu rumah, dia nak pergi semaya dulu. Widak tu baru tinggal. Dia semaya dulu. Daripada Anas juga hadis lagi. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nazartu safara wa qad katabtu wasiyati fa ila man adfa'uha ila abi am ila akhi am ila ibni. Faqala sallallahu alaihi wasallam mastakhlafa 'abdun fi ahlihi min khalifatin ahabba ila Allah min 4 raka'atin yusallihinna fi baitihi idza shadda alaihi thiyaba safari. Seorang lelaki datang kepada Nabi maka berkata, ia sesungguhnya saya bernazar musafir Rasulullah. Saya tuliskan wasiat saya dan kepada siapa saya akan berikan dia. Nak beri ke siapa wasiat ni? Nak serah siapa? Kepada bapa saya, saudara saya ataupun anak saya. Maka sabda Nabi tidak mengganti seorang hamba pada ahlinya akan khalifah yang lebih kasih pada Allah daripada 4 rakaat yang disemayakan dalam rumah. Tu hak nak terserah 4 rakaat. Apabila diikatkan pakaian musafir, yakni ketika hendak musafir. Bila kita nak musafir, Nabi kata kita serah, kita semaya 4 rakaat. Tu paling boleh sekali. Dan barang yang meriwayat oleh Al-Mut'im bin Mikdam As-Sun'ani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khallafa 'abdun ala ahlihi afdala min rak'atayn yarka'uhuma indahum hina yuridu as-safara. Maksudnya tidak membiarkan di belakangnya oleh seorang hamba di atas ahlinya terlebih afdal daripada 2 rakaat yang disemaya kedua. Maknanya kita semaya 2 rakaat sebagai kita serahlah di sisi mereka ketika nak musafir. Bila nak musafir kita semaya 2 rakaat. InsyaAllah Tuhan jagalah ahli kita apa semua. Habis. Dan 2 rakaat sunat kudum. Kudum ni daripada bahasa Arab qadimah. Kudum ni mana balik daripada musafir. Itu kudum. Kita ngajah habis darah. Lek-lek dawi. Sunat kita semaya. Dan semaya di mana? Kudum. Maya kan rubik pergi kan semaya kan sapa rumah. Kudum ni bila kita balik, mana kita nak sapa rumah. Kalau mengikut cara Nabi, dia berada semaya di masjid dulu. Baru masuk rumah, baru dakwah lawak. Cara dia. Sunat kudum. Yakni bawah. 2 rakaat tak kala datang daripada musafir. Masuk datang, tak kala kelik musafir. Masa kita balik. Dan sunat dikerjakan dia di dalam masjid dulu daripada masuk ke rumah. Itu cara dia. Agak kata masjid kampung kita dekat, kita beradu masjid, muti singgah masuk semaya, sudah semaya, kelik rumah lah. Muti di masjid lah. Dalilnya ke hadis Ka'ab bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakdamu min safarin illa naharan fid duha. Fa idza qadima bada'a bil masjidi fa shalla fihi rak'atain summa jalasa fihi. Maksudnya adalah Rasulullah tidak datang daripada musafirnya kecuali siang hari pada waktu duha.
Nabi kita dia balik pada musafir ni, dia sampai rumah 10 pagi. Supaya waktu duha. Maka apabila datang dari musafirnya, lalu ia memulai di masjid dulu. Maka ia bersolat 2 rakaat padanya pada masjid. Kemudian beliau duduk pada sejuk situ dulu. Lepas tu baru berakad klik. Tak, sudah semai duduk sekejap. Lepas tu klik. Ini pun jaga-jaga Pak kita buat amal. Nak buat bila lagi buat amal macam ni? InsyaAllah tak. Kita buat lah. Kita saya buat. Dan 2 rakaat sunat taubah. Taubah ni taubat dosa. Jala belakang ni. Sunat taubat. Taubat pun tak dah semaya. Tengok. Taubat dari segi bahasa bawah. Dengan makna semata-mata kembali. Mutlakur rujuk dalam bahasa Arab. Dan kembali daripada dosa. Segi lugatan tu, segi bahasa. Dan pada istilah ialah kembali daripada perbuatan yang mazmumah kepada perbuatan yang mahmudah. Tinggal hak tak molek, ambil hak molek pada syarak. Itu buku ni. Malah kita sebutlah syarak Arab ke apa semua. Hukum solat taubat itu disunatkan dia dengan ittifaq mazhabil arba'ah. Semua 4 mazhab kata sunat kita semaya sunat taubat. Dalil yang menunjukkan disunatkan solat sunat taubat itu seperti berikut. Ini dalil dia. Ada yang pertama daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma min rajulin yuznibu zamban summa yakum fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Summa qara'a hadhihi al-ayatah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Maksudnya tidak seorang lelaki yang melakukan satu dosa kemudian ia bangkit, ia bangun, maka ia berwuduk, kemudian ia bersolat 2 rakaat. Dia sesalah semaya, dia taubat dengan Allah. Setelah itu ia memohon keampunan daripada Allah. Minta ampun dosa-dosa dia. Kecuali diampuni baginya, kemudian membaca Rasulullah akan ayat ini, ambil terjemah dia. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat pada Allah lalu memohon ampunkan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, kita terbagi. Tuhan yang ampun dosa lain tak ada. Melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu. Sedang mereka mengetahui kesalahannya dan akibatnya, hujung jatuh seksa dia. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka. Dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula kekal di dalam syurga. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Satu hadis lagi daripada Abi Darda, hadis yang kedua. Jadi mengatakan sunat semaya saat ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma qama fa shalla rak'atayn atau 4 raka'atin maktubatin atau ghairi maktubah yuhsinu fiha ar-ruku'a was-sujuda thumma astaghfarallah azza wa jalla ghafarallahu ta'ala lahu." Barang siapa yang berwuduk serta mengelakkan wuduknya, dah kita tafsir mana mengelakkan wuduk, mesempurnakan dengan mengerjakan rukun-rukun dan syarat dan adab wuduk.
Kemudian ia bangkit bersolat 2 rakaat ataupun 4 rakaat, solat fardu atau bukan. Ia juga mengelakkan rakaat dan sujud, kemudian memohon keampunan dari Allah. Dan saya diampunkan baginya. Itu antara dalil yang menyuruhkan kita sembahyang sunat sebut pasal ini. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Bila kita menikah ni sunat kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang belum ke lepas. Faham sunat berkahwin ni mana kita akad nikah sudah dah. Qabiltu nikahaha li nafsi bidzalik, aku terima nikahnya dengan mah kahwin banyak tersebut, selalu bangun sembahyang. Sudah. Sudah. Sudah molek dulu sudah terima baca taklid, sudah sing tangan ke apa. Ni pun sudah kak pak bangun lalu kok anak ni. Sudah selesai dulu, kita bangun sembahyang. Kita sembahyang. Isteri kita pun banyak sembahyang kata. Pak ni bukan boleh buat belakang ni, bini ni. Mana dalam umur hidup kita, kalau bini sekali tu lah. Kalau kau nak sembahyang biacak, bini biacak. Tahun 4 kali bini, tak ada sembahyang. Tengok dalil dah ni. Tengok sini. Dalil hadis tak jumpa. Disebutlah dalam kitab Syarqawi Tahrir. Syarqawi kita ngaji tu lah. Jilid 1 ni bukan hak buat baru, 4 jilid tak buat lama. Hak buat baru dia 4 jilid, tak buat dulu 2 jilid. Setengah daripada solat sunat itu 2 rakaat sunat zafaf. Dia panggil sunat zafaf, artinya haflah perkahwinan. Bila kita menikah. Bagi suami dan isteri dua-dua. Kita berbangun semaya, bini pun semaya. Dan juga 2 rakaat akad nikah dalam majlisnya. Akan tetapi bagi suami dan wali saja. Hak akad nikah ni wali dan juga tok laki, tidak isteri. Sunat zafaf tadi tu sunat haflah perkahwin ni. Hari kita buat haflah dah. Hak akad nikah ni tok laki lah. Ada 2, ada 2. Jadi syukur-syukurlah sebab lagi tak tahrir ni. Demikian lafan ya usalli raka'ataini sunnatal arusi lillah, saja aku semaya 2 rakaat sunat berkahwin kerana Allah. Jadi dalil tu cari tak jumpa hadis. Jadi tak mesti kata semua tu bila tak ada dalil-dalil beramal. Fuqaha tu dia banyak sebut. Sudahlah ambil pendapat ulama fiqh supaya dalam bab kita tahnik budak Bila kita nak buka mulut budak kah, jari mana kita nak buka? Tahnik ni sunnah Nabi, hannaka. Rasulullah mentahnikkan kanak-kanak, tapi dalam hadis dia tidak musarahkan adakah kita tahnik jari ning ke jari ning ke jari ning ke jari ning. Ni, hak anu. Dalam hadis memang tak sebut. Nabi kita buka mulut budak tu jari mana, Nabi tidak musarahkan. Situ kita kena tengok pendapat ulama. Hari ni kadang-kadang orang tahnik dengan jari telunjuk. Ada juga setengah tahnik dengan jari manis. Jari apa je panggil tu? Ni unang lah panggil. Ini. Hak tengah tak ada tahnik tu. Dia buat ke lain. Hak ning dengan hak ning. Banyak. Ibu jaga. Oleh itu masalah hak mana hak pendapat ulama. Bila kita cari dalam pendapat ulama, hadis Nabi tak ada. Tak ada yang mengatakan jari tertentu, tak ada. Tengok dalam rajakan kitab-kitab hadis baik, kitab syarah-syarah hadis. Pensyarah orang yang buat syarah Bukhari, Al-Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini, kurun yang ke-8, yang ke-9. Orang yang buat syarah Bukhari Umdatul Qari, kitab tu 23 jilid, tebal-tebal kitab tu. Dalam jilid yang kedua, dia mensyarahkan hadis yang ke-77. Nah, mata hadis tu kita tak ingat nak sebut. Dia mensyarahkan hadis yang ke-77, maka di situ dia menjelaskan tahnik itu disunatkan bisabbabatih dengan jari telunjuk. Telunjuk, bukan telunjuk buka mulut budak ya telunjuk. Dan dalam kitab tu juga pada jilid yang ke-8. Dalam jilid yang ke-8 dia mensyarahkan hadis 1501. Dibuka tengoklah tambah hak baru.
Hadis 1501 dia juga menjelaskan bahawasanya hannakahu bisabbabatihi, telunjuk juga. Maka ni terpaksa pakat ulama. Tak, dalam mata hadis tak ada. Sama sini. Jadi kita nak kata dalil tak ada. Tengok ulama kata boleh, pakat ulama hati sini. Nampak tak dah? Patutlah kita lain banyak lagi lah. Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lugha dia dah sebut juga dengan jari telunjuk banyak buah kitab lagi. Ini maknanya kita nak cari maklumat lah. Orang tanya tu, nak tahnik jari mana? Telunjuk. Kama qala fi Umdatul Qari wan Nawawi fi Tahzibul Asma' wal Lugha. Hak mending kita tak guna. Cuma kita orang Melayu guna sebagai ambil tafaul jari manis dia panggil. Maka ikut pendapat fuqaha ulama dulu ni Pak ni. Tanya dengan ibu tunjuk tu masalah tahnik, tahnik budak. Bahasa dia panjang tu, panjang lagi tu dah. Sebut sebagai munasabah dengan semaya. Mana dalil? Dari dalil tak ada sunat kahwin ni, tapi ambil pendapat fuqaha. Kalau dalil dia tertulis dah. Dalil bawah. Dan 2 rakaat sunat perhatian. Ni pun sama juga. Sunat perhatian ni bila kita bergaduh satu tempat. Dalil disunatkan solat sunat perhatian ini kami tidak menjumpai. Kita cari dalil tak jumpa ni. Mana dalil sunat semaya bila kita bergaduh satu tempat? Sunat perhatian. Tetapi berkata Syekhuna Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami, segala nawafil, segala sunat-sunat dan kelebihan-kelebihan itu tidak disyaratkan sahih hadis pada orang. Dalam bab kelebihan ni tak mesti kata hadis itu sahih, kalau tak ada pun boleh kita buat. Boleh kita sunat perhatian. Dan 2 rakaat sunat ihram nikah bagi mereka yang ihram haji di sana lah. Yakni disunatkan bagi orang yang ihram bersolat 2 rakaat sebelum ihram, bukan selepas, sebelum kita nak ihram kita sembahyang 2 rakaat dengan ittifaq para ulama. Dalil kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u bi Dzil Hulaifah rak'atain. Adalah Nabi bersolat di Dzil Hulaifah 2 rakaat. Dan tidak disemayakan keduanya pada waktu karahah. Masa semaya masa waktu karahah. Dengan ittifaq antara antara para imam. Malaikat mereka yang ihram dengan tanah haramkah di sisi ulama kita Syafi'i, maka bawasa disolatkan keduanya. Walau dalam waktu karahah di sisi mereka sekalipun boleh. Dan memadai solat maktubah pada sunat ihram dengan ittifaq. Mana kali kita buat sunat, kita tak buat sunat, kita pakai semaya semaya maktubah lalu boleh. Boleh pahala kelebihan tu. Seperti pada solat tahiyat masjid. Saya tak tahu gitu. Asalnya sunat kita solat tahiyat masjid itu suku, tapi kalau kita masuk maka buat hak fardu selalu. Dia akan termasuk dalam sunat tahiyat masjid. Tapi ia tak seperti kita buat yang suku hak lain tak ada. Yang masuk dah situ. Demikian juga sunat ihram ni kalau kita tak ada buat, kita sembahyang fardu selalu, maka dia masuk dah ihram fardu dah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata, setengah daripada solat sunat itu ialah 2 rakaat ketika menghalaki ihram. Demikian juga 2 rakaat tawaf. Sama. Dalilnya hadis riwayat Nafi' katanya, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah iddahana biduhnin laysa lahu raihatun tayyibatun summa ya'ti masjid Khulaifah wa yusalli summa yarkab wa idza stawat bihi rahilatuhu qa'imatan ahrama summa qala hakadha ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila menghendaki keluar Mekah, beliau memakai minyak yang tidak bau harum baginya, pakai wangian tapi tak nak bau sedap dah minyak. Iddahana. Kemudian ia datang ke Masjid Dzil Hulaifah, lalu ia bersolat ihram 2 rakaat. Kemudian ia berkendera dan naik kenderaan. Apabila bersamaanlah kenderaannya padahal berdiri, lalu ia ihram. Mana ihram tu atas kenderaan lah. Kemudian ia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah mengerjakannya. Aku tengok Nabi buat lagu ni, naik dah kenderaan ni ihram. Ada Sahih Bukhari, Kitabul Haji.
Dan 2 rakaat sunat tawaf. Banyak sunat ni. Mana dalil 2 rakaat sunat tawaf? 2 rakaat sunat tawaf ini ada perselisihan di kalangan fuqaha. Ada khilafan. Menurut pendapat ulama Hanafi, mereka berkata wajib tiap-tiap kali sudah daripada tawaf fardu atau sunat itu semaya 2 rakaat sunat tawaf. Ini kena tawaf dulu. Sudah tawaf baru sunat semaya. Dan iaitu satu riwayat pada Imam Ahmad dan satu kaum daripada ulama Syafi'i. Dan juga telah muafakat mereka oleh ulama Maliki pada tawaf rukun. Dan berdalil mereka dengan muwazabah Nabi. Jadi dia tak serupa dengan hak tadi. Sebelum hak tawaf ni kena selepas tawaf. Berdalil mereka dengan muwazabah Nabi SAW dengan barang yang diriwayatkan daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam taqaddama ila maqami Ibrahim fa qara'a attakhidhu min maqami Ibrahim musalla faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait fakana abi yaqul wa la a'lamuhu dzakarahu illa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil rak'atayn qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Bahawa Rasulullah naik ke hadapan makam Ibrahim maka membaca ya wattakhidu ila akhirih. Beliau menjadikan makam itu di antaranya dan antara Baitullah, celah. Maka adalah bapakku berkata ya, dan tidak aku tahu kan dia menyebutkan dia malaikat daripada Nabi. Adalah Rasulullah membaca pada 2 rakaat itu qul huwallah dan qul ya kafirun. Surah dia baca. Mana nak baca surah kan semaya. Dan ini isyarat kepada bahawasanya solatnya kemudian daripada tawaf itu. Lepas tawaf bukan sebelum tawaf. Adalah junjung perintah bagi ini suruh. Dan suruh ini dihantarkan bagi wajib. Dan yang mazhab. Tengok pendapat mazhab kita. Lagu mana? Di sini ulama kita Syafi'i dan Hanabilah. Bila kata yang mazhab di mana at-tariqur rajih min turuki hikayatil khilaf. Istilah dia gitu. Wal madhhabu at-tariqur rajihu min turuki hikayatil khilaf. Indana Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah bahawa 2 rakaat tawaf itu adalah sunat, bukan wajib. Atas tadi dia berkata wajib, kita sunat. Dan berdalil mereka dengan bagai yang warid daripada hadis-hadis dengan ditahdidkan solat yang difardukan itu dengan solat 5 waktu. Hak wajib 5 waktu ya. Sebab tu witir tak wajib kita. Dan solat tawaf itu seperti berkata Syirazi, tu kitab Muhazzah. Ialah solat yang lebih di atas solat 5 waktu. Hak suku ke 5 waktu dah. Maka tidak wajib ia dengan syarak di atas a'yan, atas seorang-seorang lah, seperti sekalian nawafil. Dia ada sebuah sunat lain, bukan wajib tak. Dari si ulama Syafi'i dan Hanabilah pula apabila seorang itu sudah bersolat maktubah 5 waktu kemudian pada tawaf dah, maka memadaikan dia daripada 2 rakaat sunat tawaf. Walaupun tak semaya tapi termasuklah itu dah. Supaya tahiyatul masjid lah sama. Dalil disunatkan solat tawaf, sunat tawaf seperti berikut dalil dia. Hadis pertama daripada Abdullah bin Aufa berkata, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatafa bil baiti wa shalla khalfal maqami rak'atain. Wa ma'ahu man yasturuhu minan nasi faqala lahu rajulun, adakhala Rasulullah al-Ka'bata qala la." Rasulullah menunaikan ibadat umrah lalu ia tawaf Baitullahil Haram serta ia bersolat 2 rakaat di belakang makam. Dan sertanya mereka yang menutupkan dia. Mereka duduk likung Nabi lah, takut dia mau jaga Nabi lah, menutup Nabi tudung, takut panah apa. Maka berkata seorang laki-laki baginya, "Adakah Rasulullah masuk ke dalam Kaabah?" Katanya tidak. Nabi tak nak masuk.
Masalah sembahyang Kaabah tu ada sebut suku tu. Nah, Nabi kita sembahyang Kaabah tak. Banyak riwayat mengatakan sembahyang Kaabah. Ada yang keluar daripada Ibnu Umar berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqam rak'atain. Thumma kharaja ila as-safa faqad qala Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang Nabi maka tawaf ia di Baitullah 7 keliling. Beliau bersolat 2 rakaat di belakang makam, kemudian ia keluar ke Safa. Dan sungguhnya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu tauladan dan contoh yang elok. Itu tauladan. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Ini pun sunat kita semaya. Istikharah ni makna menutup pilih yang lebih baik. Istikharah. Minta tunjuk hak mana comel. Dalam faniyanya usalli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Satu turun di bawah. Telah ijma' ulama di atas bawah istikharah itu disunatkan. Dan dalil disyaratkannya itu hadis Jabir berkata, ya, kana Rasulullah, kita tinggal panjang sangat Arab, ambil terjemah saja, apa pendek-pendek tak baca. La yu'allimuna al-istikharata fil umuri ila akhirih. Maksudnya Rasulullah mengajarkan kami istikharah pada semua perkara. Nabi hajamlah kau cara kita nak buat gapo istikharah benda ni. Seperti ia mengajarkan kami suatu surah daripada Quran lah. Surah Nabi hajar sahabat lah, surah tu surah. Beliau bersabda, apabila duka cita seorang kamu dengan suatu perkara, hendaklah bersolat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Bila kita mari duka cita, mari serabut, mari pusing tu duka cita, maya kemudian bacalah doa ini, Allahumma inni, liyakul tu tak ada nak dah tu, kita nak di Allahumma selalu lah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, astakdiruka bi kudratika, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, aw qala ajili amri wa ajili, wa qadurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fihi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري أو عاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. Katanya dan disebutkan hajatnya ketika kata Allahumma in kana hadzal amr. Ketika in hadzal amr kita sebut hajat kita lah. Tanyaklah di hajat gapo. Dan dibaca surah kama daripada Fatihah. Surah ni boleh sunat kita baca dan semua istikharah ni. Pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Lagu mana surah ni? Ke satu turun di bawah. Tentang bacaan yang dibacakan pada solat istikharah itu ada 3 pendapat. Surah ni. Pertama berkata ulama Hanafi dan Maliki dan Syafi'i, disunat membaca rakaat pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Sebut datanglah. Imam Nawawi menyebutkan ilat bagi demikian itu, ilat kita sunat baca. Beliau berkata bermunasabah dengan kedua surahnya di dalam solat itu, dikarenaki daripadanya ikhlahkan kegemaran dan benar berserah dan menzahirkan kelemahan. Sebab sunat kita baca munasabah dengan surah lah, sunat baca.
Kedua, sebahagian ulama salah beristihsan. Istihsan di mana membela elok, bahawa ditambahkan pada salat istikharah itu di atas bacaan Ahmadiyah pada Fatihah pada rakaat pertama dengan firman Allah Taala. Baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu fi suduruhum ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan pada rakaat yang kedua dibaca firman Allah Taala, hanya tambah ayat suku. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakula lahumul khiyaratu min amrihim. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Itu dua pendapat atau tambah ayat lagi. Pendapat yang ketiga, ulama Hanabilah dan sebahagian fuqaha tidak berkata mereka itu dengan bacaan tertentu pada salat istikharah. Tak ada kata surah tu tak ada. Tidak tentu nak baca, gitu ya. Doa salat istikharah. Dan sunat dibacakan doa semaya istikharah. Seperti tersebutlah kitab yang panjang. Kita ada kitab ahli hari. Maka di antara doanya kita tengok bawah. Apabila memberi salam semaya istikharah, maka dibacakan doa istikharah ini. Kalau kita baca saat inilah, kita tidak mau ulangi kan. Yaitu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ila akhirih. Itu doa ni. Dalil suruh baca doa ni kerana hadis-hadis tu pun sebut lepas dah. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari pada Jabir bin Abdullah sebut tadi. Kana Rasulullah yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Quran ila akhirih. Lepas mari dah jadi kita tidak ulangi baca. Solat sunat hajat dan 2 rakaat sunat hajat. Hak ni pun tak suruh jemaah ni. Kalau mengikut kita semaya hajat ni tu jemaah tu tak kena dengan asas sunat tu. Boleh ke tak boleh? Hukum asal semaya hajat tak sunat berjemaah. Tapi ada ulama mengatakan bila kita jemaah tu diberikan pahala juga. Ada sebut dalam kitab Fathul Wahhabul Malik bagi Syekh Toha, ulama Yamin, syarah kepada Anwarul Masalik 3 jilid. Pada jilid yang kedua tak silap, maka dia kata walaupun tak sunat jemaah, bila kita jemaah maka dihasilkan kelebihan pahala juga. Situ. Harus. Dia harus jemaah. Atas perbuatan kita tu boleh juga. Dan 2 rakaat sunat hajat. Maka lafaz niatnya usalli sunnatal hajati raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Turun bawah. Telah ittifaq para fuqaha bahawa solat hajat itu adalah sunat. Dan berdalil mereka dengan hadis riwayat Tirmizi pada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man kanat lahu ila Allah hajatun aw ila ahadin min bani adam falyatawadda falyuhsinil wudu'a thumma yusalli rak'atain thumma yuthni 'ala Allah falyusalli 'ala an-nabi thumma yaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil 'arsyil 'azim alhamdulillahi rabbil 'alamin as'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Barang siapa yang ada baginya hajat kepada Allah, kepada seorang ataupun kepada seorang pada anak Adam, maka hendak ia berwuduk, maka mengelakkan wuduknya, kemudian hendak ia bersolat 2 rakaat. Semaya. Sudah semaya, kemudian hendak memujikan Allah dan berselawat atas Nabi, kemudian bacalah la ilaha illallah hingga akhir. Sudah antara doa yang dibaca pada semaya hajat. Riwayat Ibnu Majah ditambahkan kemudian pada kata ya arhamar rahimin, tambah apa?
summa yas'alu min amri dunya wal akhirah ma syaa fa innahu yuqaddaru hatuhat amah wa ibn Majah. Kemudian memohon ia daripada kerajaan dunia dan akhirat. Minta dah dunia kita minta dunia hak akhirat, kita akhirat. Barang yang ia kehendak, maka bahasa ditakdirkan dia. Waktu Tuhan takdir, Tuhan tunaikan hajat kita. Naik ke atas. Maka dibaca ayatnya pada rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Ya tak ada royak apa kali ni. Lepas tu kafiyah ada modus semaya macam-macam tu. Kadang-kadang baca surah ayat kursi dulu selepas pada ada apalah lah. Tapi apa ni kurang ni? Ada-kadang kafiyah dia tu baca surah kuliah tu 7 kali rakaat pertama, qul huwallahu 7 kali rakaat kedua. Tak ada apa baca lagi. Kafiyah tu masing-masing bawa. Doa selepas solat hajat. Kemudian pada salam dibaca alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ada setengah wali azimi sultanik. Mana dalil doa ni? Ada katanya lafaz alhamdulillah yang akhir tu apa di mazidah lah. Telah warid pada beberapa hadis dan juga perkataan para ulama. Sebagai ambil rajak ke dalil doa ni. Daripada Abi Nasrin At-Tammar, daripada Muhammad bin Nadri berkata, qala Adam ya Rabbi syaghaltani bi kasbi yadi wa 'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbih wa auha Allah ilaihi ya Adam idza asbahta faqul salasan wa idza amsayta faqul salasan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazidah fadzalika majami'ul hamdi wat tasbih. Berkata Nabi Adam alaihi salam, wahai Tuhanku, engkau telah bermasyhurkan aku dengan usaha tanganku, maka ajarkanlah aku suatu menghimpuni padanya kepujian dan tasbih. Lalu Allah Ta'ala mewahyu kepadanya, wahai Adam, apabila berpagi engkau maka katakanlah 3 kali, dan juga bila berpetang engkau 3 kali juga alhamdulillah hingga akhir. Demikian itulah perhimpunan puji dan tasbih. Yang kedua, daripada Muawiyah bin Yahya daripada Abi Saleh berkata, lamma uhbita Adamu ilal ard famtuliya bil harsi wan nasqi amma kana yusabbihu ma'al malaikati al muqarrabin. Qala rabbi law syi'ta la faragtani lit tasbih wal mahamid. Wa auha Allahu ilaihi an qul alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah fa innaka idza fa'alta dhalika ghalabta jami'a man khalaqtu bit tasbih wal mahamid. Ni dua ayat dalil lafaz doa hak dibaca oleh seorang pada sembahyang atas tu, lafaz-lafaz dan ambil dah no tu ya. Tak kala diturunkan Adam ke bumi maka dibalakan dengan bergalau dan bertenung. Galau ni lah. Bertenung tu tenung kain, tenung benih. Tenung benih. Tenung benih ni wak benih. Apa yang panggil ni? Topa. Tenung. Tak. Itu panggil tenung. Ganti daripada bagai pernah ya tasbih serta para malaikat mukarrabin. Katanya ya Rabb, jika engkau hendak, engkau selesaikanlah aku untuk tasbih dan mahamd. Lalu Allah mewahyu kepadanya, katakanlah alhamdulillahi hingga akhir. Jika engkau perbuat demikian, engkau dapat mengalahkan sekalian mereka yang aku jadi dengan tasbih dan mahamd. Yang ketiga, man qala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah 3 marrat fatakulu al-hafazatu rabbana la nuhsinu kunha ma qaddasaka 'abduka hadha wa hamidaka ma adri kaifa naktubuhu fayuhillahu ilaihim aniktubuhu kama qala 'abdi. Barang siapa berkata alhamdulillah sampai di mazidah 3 kali, maka berkata malaikat hafazah, hei Tuhan kami tidak mengelakkan hakikat barang yang mentakdis, yang menyuci oleh hamba engkau, yang mengucap takdis.
dan memujikan. Kami tidak mengetahui macam mana kami mencatatkannya. Kami tak tahu lagu mana. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka, catatkanlah seperti berkata oleh hamba-Ku. Itu adalah kita dapat kita ambil. Walaupun kita kata dhaif pun, maka ada tempat sadar doa yang kita baca tu ada tempat kita ambil. Yang keempat, sebagai ulama berkata yang paling afdal sirah puji itu alhamdulillah sampai di mazidah. Dari kitab Ghidaul Albab, Syarah Manzumatul Adab. Sebagian ulama Syafi'i berkata afdal sirah puji itu alhamdulillahi hingga sampai di mazidah. Mereka berhujah dengan hadis innallaha lamma ahbata adama ilal ardi qala rabbi allimni al-makasiba wa allimni kalimatan tajma'u li fiha al-mahamid. Ambil maksud lalu. Tatkala menurun Allah Ta'ala akan Nabi Adam alaihi salam ke bumi, ia berkata, ya Rabb, ajarkanlah aku segala usahaan dan kalimah yang menghipun kepujian pada. Maka Allah Ta'ala mewahyu kepadanya, katakanlah 3 kali pagi dan petang, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi'u mazidaka. Tadi mazidah, ini mazidaka. Ada banyak riwayat. Sesungguhnya aku menghimpungkan bagi engkau sekalian kepujian padanya. Itu kebuka oleh kitab Al-Jarimi. Iqna' ada sebut situ. Naik ke atas. Kemudian dibaca selawat atas Nabi seperti selawat yang pada tasyuk akhir. Mana tasyuk akhir? Bawah. Ada sebut bawah. Yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ataupun kita dikenali dengan salawat Ibrahimiyah. Bawah tengah akhir. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, ataupun dibaca kemudian daripada salih mayahja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ya man zikruhu syarafuz zakirin. Ya man ta'atuhu najatat taibin. Najatat ta'i'in. Wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin. Wa ya man la yukfi alaihi naba'un. Irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh kita baca doa ni selepas pada kita beri salih. Ada kitab Munyatul Musalli, tapi kita buat rajuk ke kitab hak tahqiq wafi tu. Muka surat 382 tu hak kita tahqiq. Hak musalli hak asal tu muka berapa tak tahulah. Kita kat situ. Hak tu perkataan Syekh Daud. Kemudian kita naik ke atas, dipohonkan hajatnya. Maka salawat pula. Kemudian maka dibaca akhir sekali, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kapara semaya kita solat hajat doa. Dan semaya tahajud. Ini halat malam ni waktu ke tidur belakang. Iaitu semaya pada malam kemudian daripada panjang sangat tu. Tidur. Mati dulu. Lepas pada tidur. Sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Dalam niat usalli sunnat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Tengok. Tengok taklid di bawah. Panjang kita hurai itu 10 safhah dalam bab tahajud. Tahajud dari segi bahasa, itlaqkan diitlaq atas makna tidur. Segi lugatan, tahajjada makna nama dan berjaga malam. Dikatakan hajada nama bil laili fa huwa hajidun. Sudah bahas lugah dah. Disebut dalam kitab Lisanul Arab, kitab Qamuh ni. Kitab ni 9 jilid lah. Hajada hujudan iza nama
Wa ammal mutahajjidu fa huwa al-qa'imu ila salati minan naumi. Itu segi lurah. Anda faham segi lurah. Tahajud pada istilah itu ialah salatut tatawwu' fil lail ba'da an-naum. Artinya solat sunat di waktu malam kemudian daripada tidur. Pada pihak sini kena tidur dulu. Lepas tu ada ke ulama bahas lagu mana syarat kena tidur ke tak kena tidur. Kita tengok depan. Asal tahajud nak tidur dululah. Ya mulai. Adakah farak antara tahajud, qiyamul lail, ihya'ul lail? Tiga-tiga nama ni ada perbezaan tak? Kau tulah. Ada kata qiyamul lail, ada kata tahajud, ihya'ul lail. Ulama mengatakan bahawa asal qiyamul lail itu diitlaqkan atas bersibuk padanya dengan ibadat solat, tidak yang lain. Atau qiyamul lail ni sembahyang je, bukan baca Quran tak. Kalau kata qiyamul lail ni sembahyang, ibadat solat. Kalau lain tak. Terkadang diitlaqkan juga atas bersibuk dengan semata-mata taat. Umum ni pada baca Quran, tasbih dan sebagainya. Qiyamul lail itu terkadang terdahulu tidur atasnya kemudian daripada solat Isya. Dan terkadangnya tidak mendahulukan dia oleh tidur. Qiyamul lail. Kadang tak tidur dah. Adapun tahajud itu maka tidak ada ia malaikat kemudian daripada tidur. Ni ulama beza ni kalau farak ni. Adapun ihya'ul lail bahasa kita kata menghidupkan malam. Itu iaitulah menunaikan malam dan kebanyakan malamnya itu dengan berbagai-bagai ibadat seperti solat, zikir, baca Quran dan umpamanya. Maka di antara keduanya itu umum khusuh wajhin. Maka ihya'ul lail itu terlebih khusuh karena melekatinya semua malam ataupun kebanyakan malam. Dan tahajud itu terlebih khusuh karena keadaannya dengan ibadat solat, tidak yang lain. Itu berhadalah. Hukum tahajud kita beradu setakat pukul 10 kita nak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana arifina wa qulubana wa la'al a'malana khalisatan li wajhika karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.